Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nusina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, terutama daripada nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Hendaklah kita buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh dan kita menjauhi segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Islam itu terbina di atas dua perkara. Yang pertama ialah buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan yang kedua ialah meninggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, sesungguhnya buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh, buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh lebih mudah daripada nak tinggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Pendek kata, Alhamdulillah kita dapat tunaikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah hari ini kita banyak buat ketaatan segala perkara yang Allah Ta'ala yang suruh. Tapi dalam masa yang sama, mungkin juga dalam keadaan sedar maupun tidak sedar, kita ada buat segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi hendaklah, wajiblah kita bertaubat. Walaupun sekecil-kecil mana, walaupun sebesar-besar mana kesalahan yang kita buat, hendaklah kita bertaubat. Dan paling minimum, paling sikit yang dikatakan bertaubat ialah dengan mengucapkan astaghfirullah. Allah Ta'ala berfirman, fastaghfiruh, minta ampunlah akan Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya, kana adalah ia at-tawwabah, yang maha penerima taubat. Jadi hendaklah kita bertaubat. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung bacaan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk bagi orang yang baru nak belajar berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman. Jadi bila sebut perkataan orang baru nak belajar, bukanlah bermaksud hok duduk depan berding tak tahu benda satu, bukan. Jadi tujuan baca ialah untuk refresh balik, untuk ingat balik, untuk perangat balik hok dulu dah rajin dengar, bila 40 tahun lepas tu learning tak tahu apa mana dah. Jadi kita refresh balik dah, kita perangat balik. Dan malam ni tak silap bahagian terakhir dah dalam bab akidah. Jadi kalau habis ni kita murajaah dulu tau. Tidak payah pergi seterusnya, kita tanya dulu seorang tengok boleh jawab dah. Pasal habis dah. Kita malam ni penutup dah ni. Okey, baik, kita tengok pada muka surat 32, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bermula sekalian rasul yang lain itu seumpama Nabi kita jua. Menapa pula ni? Dan ada pun yang harus pada zat mereka itu alaihimus salatu wassalam, yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya itu, maka iaitu satu sifat jua. Menapa? Al-a'radu basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Artinya iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit yang sedikit dan seumpamanya sakit yang sedikit. Lawan sifat harus bagi Rasul, wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut itu, atau mustahil, iaitu mustahil pada akal. Mereka para Rasul tidak bersifat dengan sifat perangai seperti perangai manusia.
Adapun tanda harus perangai bagi manusia, bagi mereka itu iaitu nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Baik, Sakning membaca 3 perenggan ataupun 4 perenggan berkaitan dengan perbahasan yang seterusnya, iaitu sifat harus bagi Rasul. Dan boleh dikatakan perbahasan yang terakhir berkaitan dengan nubuwah, di mana dalam perbahasan akidah ataupun ngaji tauhid mengikut salah satu cara ahli sunnah wal jamaah, mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ialah ngaji sifat 20. Jadi perbahasannya ialah dengan uluhiyah. Lepas tu nubuwah, dan yang ketiga ialah sam'iyah. Uluhiyah berkaitan dengan ketuhanan, nubuwah berkaitan dengan kenabian, sam'iyat perkara-perkara hak kita dengar melalui Quran ataupun hadis, ataupun perkara-perkara yang gaib. Contoh dia azab kubur, seksa kubur, syurga, neraka. Tu semua kita tak rajin lagi dah, melainkan kita hanya dah dengar daripada Quran ataupun hadis. Baik, jadi tu 3 perbahasan: ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara yang gaib. Baik, jadi hak malam ni cerita hak mana? Cerita pecahan yang terakhir pada nubuwah. Dalam perbahasan nubuwah ada 3 perbahasan, iaitu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat harus bagi Rasul. Maksud sifat wajib bagi Rasul iaitu sifat yang wajib setiap orang yang berakal mesti mengatakan ada pada Rasul. Maksud sifat mustahil bagi Rasul ialah setiap orang yang berakal dia berfikir mustahil ataupun tidak sama sekali bagi Rasul bersifat dengan sifat sekian. Dan begitu juga hak malam ni perbahasan sifat harus bagi Rasul. Kita kena faham tajuk dia dulu, sifat harus bagi Rasul. Maksud dia bukanlah kembali kepada Rasul, tapi kembali kepada orang yang berakal. Orang yang mempunyai akal yang sihat, pemikir yang waras, dia mesti mengatakan yang Rasul dia ikut ni ataupun semua Rasul-Rasul yang lain bersifat dengan sifat hak akan datang kita baca. Tu tajuk sifat harus bagi Rasul. Jadi perkataan harus ni bukanlah hukum kena kepada Rasul, tapi harus tu dia datang bagi kita. Maksudnya kita yang menghukum. Baik. Akal kita yang menghukum, Rasul bersifat dengan sifat sekian. Baik. Jadi dan ada pun yang harus pada zat mereka itu alaihimus salatu wassalam. Yang mana? 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui secara tafsil, ataupun 313 orang Rasul. Jadi hak tu hak secara umum ada 313. Hak secara tafsir ada 25 orang yang wajib kita ketahui. Jadi ada pun yang harus pada zat mereka itu alaihimus salatu wassalam, yang wajib kita ketahui, yang wajib pada syarak, yang wajib kalau kita tahu kita boleh pahala, kalau kita tak tahu kita dah dosa. Gitu. Yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, dengan terperinci. Iaitu satu sifat jua. Hak mudahnya sifat harus bagi Rasul ni ada berapa? Ada sahaja. Benda apa? Diwak mari dalam bahasa Arab. Al-a'radu basyariyatul allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Wah, panjang sifat harus bagi Rasul. Kalau kitab agak lain dalam kitab akidah tu awam, wajaidun fi haqqihim min aradi
bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Arsala anbiya zawil fatanah bi sidqin wa tablighi wa amanah wa jaizum bi fadlihi wa jaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Itu syair dalam mazhab Maliki. Syair dalam mazhab Maliki, kitab Aqidatul Awam dalam membicarakan berkaitan dengan akidah. Di khabar benda samalah dengan saat ni. Menapa? Wajaizum fi haqqihim, dan sifat harus bagi hak-hak mereka itu rasul. Wajaizum fi haqqihim min aradi, bersifat dengan sifat manusia. Bi ghairi naqsin, dengan tiada kekurangan. Contoh dia ka khafifil maradi, seperti demam yang ringan. Jadi tu dia panggil kitab tu. Sama tak dengan isi kitab ni? Sama je. Kita tengok. Artinya iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Jadi sifat harus bagi Rasul siapa? 13 orang Rasul. 25 orang Rasul tu bersifat seperti sifat manusia. Kenapa? Mereka lapar, mereka kenyang, mereka ngantuk mata, mereka sedih, mereka perlu ada isteri, mereka ada keluarga, mereka jalan. Jadi itu sifat harus bagi Rasul. Kenapa nak kita faham? Kita orang yang berakal, beriktikad yang Rasul diutuskan, Rasul yang dibangkitkan, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjalan, Rasul berlari, Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, Rasul sedih, Rasul berkeluarga. Ni nak khabar Rasul yang diutuskan sama macam kita dari sifat kemanusiaannya. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tahu, kadang-kadang sedih. Gitu makna dia. Habis. Tapi sama 100% ke? Yang tiada membawa kepada kekurangan. Jadi walaupun sama dengan manusia, tak buat perangai-perangai hak pelik, tak sakit yang menyebabkan orang jauh daripada dia, tak ada perangai-perangai orang hak tambah saing dengan dia. Perangai kenapa? Cakap nipu jodoh. Perangai benda sakit benda, demam hak jenis, demam berjangkit. Mustahil bagi Rasul bersifat dengan sifat yang mengurangkan martabat dia. Tanda dia lagu mana? Mustahil bagi Rasul kena penyakit ataupun bersifat dengan orang tak mau dekat kepada dia. Kerana gugur maksud Nabi diutuskan, kerana gugur tujuan Nabi diutuskan. Nabi diutuskan untuk berdakwah. Tiba-tiba mereka sakit yang menyebabkan orang tak mau dekat kepada dia. Jadi mustahil. Baik, habis. Seperti sakit yang sedikit, demam sikit, sakit perut sikit, darah kaki sikit. Hak tu normal, bersifat dengan sifat manusia. Jadi sifat harus bagi Rasul ni ada berapa? Ada sahaja. Kenapa? Bersifat seperti sifat manusia. Setara tu ke? Tak juga. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka. Jadi kait situ sikit supaya tak masuk belaka. Sama macam kita. Pagi-pagi lepak kedai. Sama macam kita. Malam pergi pasar minggu. Bukan gitu maksud dia. Rasul dia sama dengan manusia dari sudut sifat-sifat hak molek. Kalau sifat-sifat yang menyebabkan jauh orang pada dia, sifat-sifat yang menyebabkan hak tak molek, mustahil bagi Rasul. Baik, habis. Lawan sifat harus bagi Rasul. Lawan sifat harus bagi Rasul ada berapa? Wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut. Kenapa makna dia? Makna dia wajib Rasul makan,
Wajib pada akal kita Rasul makan. Benda ni ialah mustahil. Sebab apa? Sebab Rasul jarang juga makan. Wajib Rasul tidur. Benda ni ialah mustahil. Sebab Rasul bersifat dengan sifat manusia. Dia kena tidur. Tiba-tiba kita orang yang mempunyai akal yang sihat mengatakan Rasul wajib pada akal tidur. Kena faham, bukan pada adat. Pada adat sebut manusia wajib tidur. Hak tu dari sudut adat. Ni kita cerita tentang hukum akal. Bila sebut akal, mustahil bagi Rasul itu tidur. Berbeza dengan adat. Adat wajib Rasul itu tidur. Baik, habis. Wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut. Atau mustahil, iaitu mustahil Rasul itu tidak bersifat dengan sifat manusia. Rasul tak makan langsung, Rasul terbang, Rasul dok tidur, Rasul dok degih, kena tak lu. Mustahil. Nabi kena petang batu pun darah. Jadi tu dia panggil sifat normal bagi manusia. Tiba-tiba kalau ada dalam mindset kita, ada dalam kita punya akidah, kita punya kepercayaan yang Rasul tak akan darah, Rasul tak akan makan, Rasul tak akan tidur. Jadi benda tu dia panggil lawang bagi sifat harus. Dan benda tu ialah mustahil. Gitu. Baik, habis. Lepas tu mana dalil dia? Mana bukti dia? Adapun tanda harus perangai manusia bagi mereka itu, iaitu nyata dipandang berlakunya dengan mereka itu. Maksud dia benda, sahabat-sahabat Nabi tengok Nabi makan, Nabi minum, Nabi berlari, Nabi sedih, Nabi sakit. Sahabat-sahabat Nabi tengok. Sehingga kan banyak hadis-hadis hak sahabat cerita Nabi buat sekian-sekian. Hak kita zaman ni kita faham, Nabi pun pakai baju, Nabi pun pakai serban, Nabi pun pakai selipar. Sebab apa? Sebab Nabi itu sendiri bersifat dengan sifat manusia. Jadi tu dia panggil dalil akal sepitah lalu. Berkaitan dengan Rasul bersifat dengan sifat manusia. Baik, habis. Dibuat kesimpulan. Maka inilah mana? 4 sifat, iaitu 3 yang wajib dan 1 yang harus, dan lawannya 4 pula. Berapa? 3 yang wajib, 1 yang harus. Lepas tu mana? Lepas tu lawang dia, lawang bagi sifat wajib lawang bagi sifat harus dia jadi 4. Jadi berapa? 4 3 sudah. 3 yang wajib, 3 yang wajib dan 1 yang harus, dan lawannya 4 pula. Jadi berapa tu? 8 lah. Maka jadilah 8 sifat. Jadi berkaitan dengan Rasul ni ada berapa sifat? Ada 8 sifat. Mana 8? Hak lepas kita baca 3 yang wajib. Kenapa? Sidik, tabligh, amanah. Dia tak ada fatanah. Lepas tu 3 lawang dia pula. Mana lawang bagi sifat wajib tu? Dia panggil sifat yang mustahil. Menyembunyikan, cakap pelawak, khianat. Jadi tu 3 campur 3 6. Lepas tu 1 sifat harus. Satu sifat harus bagi Rasul, dan 1 lawang bagi sifat harus bagi Rasul. Jadi berapa? 3 6 7 sifat harus, 8 lawang bagi sifat 1 yang terakhir sifat harus bagi Rasul. Jadi berapa? Jadi 8. Kalau orang biasa ngaji dia ada 9. Kalau orang biasa
ngaji. Mana? 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Ada 9. Hak ni hak biasa. Hak orang tahu. Adapun dalam kitab ni dah 3 sifat wajib, 3 sifat mustahil, 1 sifat harus, 1 lawang sifat harus. Dia jadilah 8. Okey, baik habis. Maka inilah 4 sifat, iaitu 3 yang wajib dan 1 yang harus, dan lawannya 4 pula, maka jadilah 8 sifat. Inilah yang masuk di dalam makna kata kita Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah tu lepas tu dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku sanggup jadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mesti ada berapa dalam tu kita punya iktikad? Ada 8 kita punya iktikad. Ada 8 sifat. Kenapa? Rasul yang aku sanggup jadi saksi ni bersifat dengan sifat siddiq. Rasul yang aku sanggup jadi saksi ni bersifat dengan sifat amanah. Rasul yang aku ikut ni bersifat dengan sifat tabligh, menyampaikan. Dan tak ada sama sekali pada mereka khianat. Tak ada sama sekali pada mereka bodoh, jahil. Dan tak ada sama sekali pada mereka al-kizbuh, pembohong, cakap pelawak. Dan ada 1 harus bagi mereka, iaitu mereka bersifat dengan sifat manusia yang tak akan mengurangkan martabat mereka. Dan yang terakhir ialah 1 lawang bagi sifat harus bagi Rasul, iaitu wajib mereka itu bersifat dengan sifat manusia, atau mustahil bagi mereka bersifat dengan sifat manusia. Jadi itu dia panggil lawang bagi sifat harus bagi Rasul. Jadi kena faham situ. Baik habis. Jadi dalam Muhammadar Rasulullah tu ada 8 sifat mengikut kitab ni. Baik. Lagi, dan jika dihimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, maka jadilah 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah tauhid, dalam dalam ikrar kita berapa kali sehari? 17 kali sehari ke berapa kali sehari? Dia dok 17, 5 kali sehari je hak wajib tau. Tapi ada dalam tahiyat awal, hak kita punya sebut dalam azan, kita punya ikrar, aku sanggup jadi saksi tiada Tuhan yang paling berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan aku sanggup jadi saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mengapa Allah Ta'ala sahaja yang kita bersaksi yang layak disembah? Mengapa? Kerana dia ada sifat-sifat kesempurnaan dan tak ada padanya sifat-sifat kekurangan. Dah berapa dari sudut nombor dia? Kalau ikut dalam ni, dia khabar yang 42. Ada 42 sifat berkaitan dengan Allah Ta'ala. Bila sebut 42 sifat nak tanya ni. 42 mari ikut mana? Dia terpecah pada 3. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, 1 sifat harus bagi Allah Ta'ala, dan 1 lawang bagi sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jadi 20, 20, 40, 1, dia jadi 42. Mana 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, sehinggalah kaunuhu mutakalliman. Baik, jadi 20 sifat ni hamba rasa biasa dengar belaka dah. Kalau suruh baca reti belaka dah. Cuma dari sudut terjemahan,
Dia sudut terjemahan mungkin ada tahu, mungkin ada tak tahu. Kalau nyanyi erti aku, wujud ada kidam sedia kau. Kalau suruh baca slow-slow nak ingat juga. Okey, baik, cuma nak ditekankan benda hak kita baca tu, hak benda kita ngapa wujud kidam tu bahasa Arab. Dan rasanya hak tahu terjemahan tahulah. Cuma nak ditekankan pada sifat yang kedua sehingga sifat yang keenam. Mana? Kidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Hak ni kita kena tambah selagi pengetahuan dia. Kenapa? Kita kena tengok makna sifat. Tak cukup kita tengok terjemahan sifat. Faham tak? Okey, baik. Sifat yang kedua, siapa sifat yang keenam ni? Dia kidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Hak tu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia apa? Sedia, kekal, wujud kidam, baqa' tak sama dengan makhluk, berdiri dengan sendiri dan esa. Dah, hak tu terjemahan. Lain ni kita kena ambil jana sebenarnya. Untuk faham, kalau baca kitab sendiri ke lain kali dengar orang bahas ke apa, kita kena ambil jana sebenar lagi. Kenapa? Iaitu makna sifat. Makna sifat. Dah, kidam artinya sedia. Kenapa makna dia? Baqa' artinya kekal. Kenapa makna kekal tu? Mukhalafatul hawadithi, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Kenapa makna bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu? Qiyamu binafsih, berdiri dengan sendiri. Kita hafal. Kenapa makna qiyamuhu binafsih? Last sekali wahdaniyah, esa hak kita apa? Kenapa makna dia? Kalau dok tahu makna dia, gagal lagi tu. Kita baca hak lepas-lepas. Dah gagal lagi. Kena baca banyak lagi ya. Ataupun kena ulang kaji, murajaah sendiri. Kenapa dikatakan kidam? Sedia. Kenapa makna sedia? Bahasa Melayu dah, bukan bahasa Arab. Bahasa Melayu. Lepas tu berapa dak faham lagi? Jadi sebab tu hamba kata kena ambil cakna, kena tekankan makna sifat yang kedua, siapa sifat yang keenam. Baik, makna sedia ialah tiada permulaan. Hak tu hak nak kita faham. Maksud dia Allah Ta'ala yang kita sembah, Allah Ta'ala itu ada dan adanya Allah Ta'ala tiada permulaan. Hak tu baru mudah faham. Hak tu baru kita punya pacak dalam i'tikad. Kalau pacak Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kidam, pacak dah tapi faham tak? Nak tahu faham tak faham, tanya sedia tu kenapa. Kalau sudah kenapa sedia? Tak aja dengar pula sedia. Apa dah kecek apa besar tu? Tak ngapa sedia. Baik, kena ingat sedia makna dia ialah tiada permulaan. Jadi hak nak disampaikan, hak nak kena pacak ialah Allah Ta'ala yang kita sembah ada dan adanya dengan tidak ada permulaan. Dengar kacau pacak. Lepas tu nak gagah lagi, kuat lagi dalam kita punya pegangan i'tikad, dan mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Kenapa? Iaitu mustahil Allah Ta'ala itu ada permulaan. Hak tu dipanggil akidah, tu dipanggil pacak, sebab tu dia panggil simpulan iman. Sebab tu tambak tu, nak suruh tambak kemah-keming gitulah. Dak, jangan tambak longgar-longgar kah bahasa jauh sekali. Hanyu tak tahu tangkuan ala. Atau balah gugah. Dak, hak ni nak suruh faham, bila faham baru boleh sipu. Dak, bila sipu marilah benda-benda pun insya-Allah dak benda. Dak hanyu. Dak, pesan untuk Guru Haji Saleh dia khabar pokok mengajilah. Kenapa sifat 20 ni molek biar faham supaya selamat daripada fitnah dajjal.
Sebab akhir zaman lagi, Dajjal mari dia sembang tentang dia. Dia sembang, dia ngaku dia tu Tuhan. Kalau kita tak tahu sifat-sifat Tuhan lagu mana, akak ya gitu lah. Sebab kita faham, Tuhan ni hebat. Hebat ni. Syurga alik kanan dia, neraka alik ni dia. Hebat lah. Jadi untuk elok fitnah-fitnah lagu ni, kena faham sungguh apa yang disampaikan, disosong oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dah, gitu juga dengan sifat kidam bakok. Kenapa bakok kekal? Kenapa hok nak dikehendaki dengan kekal? Iaitu Allah Ta'ala itu ada, tidak binasa. Pacok dah sikit. Lepas tu pacok dalam sikit lagi, dan mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Tak boleh terima yang Allah Ta'ala itu binasa. Wujud kidam bakok mukhalafatul lil hawadisi, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Kenapa makna dia? Makna dia ialah Allah Ta'ala tak sama dengan yang baharu. Dari sudut mana? Dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut sifat, yang dari sudut zat. Maksud dia zat Allah Ta'ala, dia tidak berjiring, berjising macam kita. Zat Allah Ta'ala, dia tidak bertempat. Zat Allah Ta'ala tak ada awal dan tak ada akhir. Tu dikehendaki dengan tak sama dari sudut zat. Yang kedua, tak sama dari sudut sifat. Maksud dia benda tak sama sifat makhluk dengan sifat Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala itu ada, kita pun ada. Dah kenapa beza dia? Dah ada Allah Ta'ala tak ada permulaan, ada kita ada permulaan. Baru ni dengar duduk pondok, ada orang mari tanya, kenapa? Orang tanya, kita pun seorang, Allah Ta'ala pun esa. Dah agak-agak nak jawab lagu mana tu? Nak lari ke mana agak-agak tu? Dah, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala esa. Dah, kita pun ada orang, kita pun ada seorang. Dah lepas samalah. Kita seorang, Allah Ta'ala pun samalah. Ke lain kot mana? Okey, baik. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawa, bersalahan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dari sudut zat, cerita dah tadi, dari sudut sifat. Dah, sifat Allah Ta'ala sama, tak ada permulaan. Sifat kita ada permulaan. Zat Allah Ta'ala ada permulaan, zat kita ada permulaan. Gitu juga. Kita satu, kita seorang. Tapi kita berjiring, berjising. Kita ada kepala, kita ada kaki, ada tangan. Nak menunjukkan zat kita bukan satu, tapi kita berbilang-bilang. Hot ni akan datang, dia akan bahas kamu tasih, kamu fasih itu. Baik, habis. Last sekali, kenapa? Tidak sama dengan makhluk dari sudut perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala tak berhajat kepada bantuan lain. Perbuatan kita berhajat kepada benda lain. Nak buat rumah, nak ada kayu, seming, paku, apa semua. Adapun perbuatan Allah Ta'ala tak sama macam kita lagi. Qiyamuhu binafsi. Ni berat kan? Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Tu terjemahan. Makna dia apa? Agak-agak makna dia berdiri dengan sendiri tu kenapa? Berdiri dengan sendiri, makna dia 2 makna. Nombor 1, zat Allah Ta'ala tidak memerlukan pencipta. Tu makna yang pertama. Ada dengan qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Tepeng-tepeng ayat mudah, adanya dengan sendiri. Maksud dia mana? Maksud dia adanya Allah Ta'ala tidak memerlukan pencipta. Jadi tu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah zat Allah Ta'ala berqiyamu binafsi, tidak memerlukan pencipta. Dan Allah Ta'ala, makna yang kedua, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada zat. Ini makna yang kedua. Maksud dia mana? Maksud dia Allah Ta'ala bukanlah sifat. Kerana Allah Ta'ala tu sendiri, ia adalah
zat. Dia tidak berhajat kepada zat lain untuk dia ada. Jadi hak ni payah sikit nak faham makna yang kedua ni. Hak mudah nak faham ialah Allah Ta'ala bukan sifat, Allah Ta'ala ialah zat. Baik. Dan yang terakhir ialah wahdaniyah, esa. Tu dari sudut terjemahan makna dia benda. Tahu? Makna dia ialah tidak berbilang-bilang. Hak tu hak nak kita pacak. Kenapa? Allah Ta'ala yang kita sembah, dia tidak berbilang-bilang. Maksud dia Allah Ta'ala tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada kepala, tak ada belakang. Hak tu dikehendaki zat wahdaniyah pada zat dia tangi. Tidak berbilang-bilang dari sudut zat. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang dari sudut sifat. Maksud sifat sini ialah sifat ma'ani. Jadi tu benda hak kita kena faham pada 6 sifat ni. Iaitu makna sifat. Jelas tak? Jadi sekalian ulang balik biar untuk lain kali biar kita ambil makna. Jangan ngapa kidam sedia bakok kekal lama dah. 30 tahun, 40 tahun dah ngapa. Jadi ni kita tambah sikit lagi. Kenapa kok makna-makna lagu ni? Tak, sebab apa hamba tekan untuk apa? Untuk learning lah. Learning ataupun sebelum ni kita kecil-kecil dulu memang jarang ditekankan. Ada ngaji, cuma kurang. Okey, baik. Seterusnya masuk sifat yang ketujuh. Siapa sifat yang ke-13? Mengapa hak kita kena tekan? Hak kita kena tekan ialah tempat takluk setiap sifat. Tempat takluk setiap sifat. Dalanglah sikit. Cuma mana? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ni 7 ni dia panggil sifat ma'ani. Dan perbahasan sifat yang sebenar 7 ni je lah. Dan dalam 7 ni kenapa hak nak kena faham sangat? Hak nak kena faham sangat ialah tempat takluk setiap sifat. Tempat sifat berfungsi. Tu tempat takluk setiap sifat. Sebagai contoh, faham tak faham kita? Faham tak faham kita? Kisah kenapa? Contoh dia benda. Boleh tak Tuhan nak buat gerak dengan diam dalam satu masa? Jadi boleh tak benda tu? Boleh tak Allah Ta'ala nak kipas tengah atas kepala kita ni, dia gerak pun tidak, diam pun tidak? Boleh berlaku tak satu fenomena yang kipas gerak pun tak, duduk diam pun tak? Agak-agak kipas tu jadi kena. Boleh tak berlaku gitu? Kalau kita faham setiap tempat takluk sifat ni, mudah kita jawab. Agak-agak boleh berlaku tak kan? Kipas ni musim dengan dok musim dalam masa yang sama. Agak-agak jadi mana dia tu? Dia agak-agak gerak ke dia? Boleh berlaku tak benda tu? Boleh berlaku tak? Kena tekan sikit lagi, boleh berlaku tak agak-agak? Dan ni berkaitan dengan Allah Ta'ala ni. Boleh berlaku tak fenomena lagu tu? Dengan izin Allah Ta'ala. Agak sikit lagi. Boleh berlaku tak? Kalau kata boleh berlaku, agak-agak dia berlaku mana tu? Kita tengok kipas yang ramai dia musim. Ni yang berkabur musim dengan dok musim dalam satu masa. Kipas tu dia di mana? Allah Ta'ala izin dah. Sudah berat. Sudah mana? Baik, jadi tu benda hamba khabar ngaji sifat 20 biar faham siapa tempat takluk dia. Jawapan dia, benda tu tak akan berlaku sama sekali. Tak akan berlaku sama sekali. Ustaz, walaupun dengan izin Allah Ta'ala, tu kena ngaji takluk sifat kudrat, takluk sifat iradah, baru kita faham. Kalau kita boleh terima kipas musim dengan dok musim dalam satu masa, gitu juga kita akan boleh terima Allah Ta'ala itu lemah, Allah Ta'ala itu tak ada, Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, Allah Ta'ala itu baharu, kita boleh terima juga.
Sebab apa? Sebab lemahnya Allah Ta'ala dengan kipah bergerak dengan dia dalam satu masa, dia benda yang sama, iaitu perkara yang mustahil bagi akal. Faham tak? Allah Ta'ala mustahil dia lemah. Begitu juga mustahil bagi jirim yang bertempat bersifat dengan dua benda ataupun tidak bersifatlah langsung. Dia sama-sama pada martabat perkara yang mustahil bagi akal. Kenapa tak cerita sebenarnya? Okey, hak tu kena faham. Tepat takluk sifat, tepat takluk sifat tepat takluk sifat kudrat, iradat, siapa kalam. Jadi hak tu jelah dua benda hak kita kena ambil cakna dalam pengajian tauhid, hak bersih ni. Jadilah cukuplah ngapa wujud kidam bakok, wujud kidam bakok, lepas tu ngapa ada sedia, lepas tu Tuhan duduk atas langit. Dah. Cukuplah jenis lagu tu. Ngapa dah? Cuma dak faham. Jadi benda tu dua benda yang berlawanan sebenarnya. Jadi biar faham molek benda tu. Okey, baik. Jadi itulah hak kesimpulan hak kita buat untuk berkaitan dengan 40 sifat yang wajib. Tak habis lagi kita rupanya. Maka jadilah 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia panggil dalam kitab Arab, wajiblah setiap mukallaf mengetahui 50 akidah. Wa mustahilu diddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Syair Arab Kabah. Dia Kabah, maka hafalah 50 sifat 50 sifat wajib ke atas setiap orang mukallaf. Baik. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ni tak silap syarah kepada kitab Ummul Barahin. Kitab Arab lah. Disyarah kepada kitab Ummul Barahin. Dan tak silap juga dalam kitab tu sebenarnya dia kira 20, 21 dengan 441. Jadi sifat wajib bagi Allah Ta'ala dia ada 41. Dalam kitab ni 42. Berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan kenabian, dalam kitab Kifayatul Awam tak silap dia kira 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Dalam kitab ni 3 sifat wajib, 3 sifat yang mustahil, 1 sifat harus dan 1 lawan bagi sifat harus. Bilangan sama 50, tapi nak jadi 50 tu dia kira lain. Okey, baik. Jadi itulah 50 akidah hak semua orang. Dan bukan semua orang lah, boleh dikatakan 90% dunia ni. Tak kira lah mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki dari sudut semayang bang, dari sudut fiqh, tapi dari sudut akidah semuanya guna ngaji ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan memang bersepakat yang mengatakan kaedah cara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menepati dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, seterusnya bahagian yang ketiga, kitabus solah. Tak ada dah lepas ni, benda-benda pening tak ada dah. Lepas ni masuk perbahasan bab fiqh berkaitan dengan semayang bang pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin.